Introduction. Makanan adalah salah satu keperluan asas di dalam kehidupan seharian. Makanan yang sihat dan selamat dapat menjamin kesihatan individu untuk meneruskan kehidupan. Untuk mendapatkan makanan yang selamat dan sihat, ia bermula daripada amalan pengendali makanan tersebut. Pengendali makanan perlu menitik beratkan unsur keselamatan makanan dan kebersihan bermula daripada awal penyediaan makanan sehingga makanan terhidang di meja makan. Keselamatan makanan dan kebersihan adalah unsur utama yang perlu dititik beratkan ketika mengendalikan makanan, terutama di kawasan perkhidmatan makanan seperti restoran ataupun kantin sekolah. Hipotesis. Mengkaji berkenaan tahap kesedaran pengendali makanan di kafe college test day. Satu kajian telah dijalankan untuk menilai tahap kesedaran pengendali makanan. Antara responden yang terlibat dalam kajian ini ialah warga college test day, iaitu 1. Tukang masak. 2. Penjual. 3. Pekerja di dapur. Data collection. Dapat dilihat di sini. Umur yang kita dapat mengumpulnya pada paling limit sekali adalah berumur 40 dan yang paling muda sekali adalah berumur 18. Dalam kewarganegaraan, kita dapat melihat di sini semua adalah rakyat Malaysia dan bilangan pekerja kalau kita kirakan keseluruhannya adalah 10 orang dan jadinya kita telah bahagikan dalam kumpulan, iaitu kalau tukang masak ada 2 lelaki 1 perempuan dan penjual ada 2 orang perempuan, manakala pekerja di dapur adalah 3 lelaki dan 1 perempuan. Dalam data collection kita dapat melihat di sini semuanya adalah rakyat Malaysia dan boleh dikatakan warga terpatan dalam lingkungan yang muda 18 hingga 40 lingkungan dalam berumur untuk melakukan pekerjaan ini. Inilah data collection yang dapat dikumpulkan untuk melakukan satu analisis data yang kita kumpul seperti boran untuk seperti banci. Okey, dalam sample study pula kita untuk mengetahui adakah mereka mengikut SOP atau di mana orang panggil aktiviti kelakuan yang dipanggil tahap kebersihan yang harus mereka ikuti. Dan tengok di sini, membersih tangan tukang masak melakukan kekerapan adalah 4 kali, penjual pula adalah 3 kali, manakala pekerja di dapur adalah 4 kali. Dan bersih bahagian di tempat kerja adalah satu fungsi utama juga. Tukang masak 3 kali dan penjual 4 kali dan pekerja di dapur 3 kali. Dan bersih alatan di bahagian kawasan tempat kerja, tukang masak 4 kali, penjual 3 kali, pekerja di dapur 5 kali. Dari sampel ini kita dapat melihat SOP yang paling penting di sini adalah membersih tangan. Tukang masak dan pekerja dapur lebih kekerapan, maknanya penjual pula hanya 3 kali. Namun membersih di kawasan tempat kerja, tukang masak kurang dan pekerja dapur kurang kerana salah satu faktornya adalah mungkin kesibukan melakukan masakan dan sibuk. Maknanya penjual mungkin tidak, sebab ada customer, tidak ada customer. Itu kebarangan kita boleh letakkan. Dan membersih alatan di beberapa kawasan tempat kerja, contoh tukang masak adalah membersih kawasan masak, kuali gas di situ. Penjual pula menjual tempat dijual seperti plastik, tempat letak makanan, cashier. Dan pekerja dapur menolong membersihkan kawasan seperti motor bawang, motor ayam, tempat-tempat yang meletak bahan tersebut. Jadi inilah saja sampel tadi yang kita dapat melihat sejauh mana SOP dilakukan. Okey, Assalamualaikum. Berdasarkan keputusan yang kita dapat, ia terbagi kepada 4 kategori yang mengikut SOP: membersih alatan kerja, membersih tempat kerja, mencuci tangan, dan diikuti dengan 3 individu lah. Boleh dikatakan 3 individu atau jawatan yang mengikut SOP. Pertama sekali yang mengikut SOP ni pekerja di dapur. Zatnya dalam 4.30
Lepas tu penjual, diikuti dengan penjual 2 lebih, tukang masak 3 lebih, dan yang membersih alatan kerja, kerja dapur sangat memuaskan 5, penjual 3, tukang masak 4, dan membersih tempat kerja ini yang kurang memuaskan, dengan pekerja dapur hanya 3, penjual 4, tukang masak 3, dan diikuti dengan mencuci tangan. Pekerja dapur mendapat hanya 4, penjual 3, dan tukang masak 4. Okey. Decisionnya sebenarnya, keputusannya tahap kesedaran mengendali makanan di kafe Quality Estate ini telah dijalankan dan setelah menilai tahap kesedaran mengendali makanan di Kuala ini menunjukkan tidak semua mengikut SOP. Hanya sedikit saja mengambil berat hal ini, dan mungkin antara sebabnya kenapa tidak mengikut SOP akibat beza bahagian tempat kerja atau kurang mengetahui betapa pentingnya pengendalian makanan demi menjalani keselamatan kepada pembeli untuk menguatkan peraturan risiko mendapat keracunan makanan. Dan saya tambahkan sikit lagi mungkin juga bagi pendapat saya, ianya mungkin sebab tidak ambil peduli tentang khusus pemakanan, kurangnya pengawasan daripada pihak berkuasa. Lepas tu mungkin dari gaya cara hidup dia kot. Kesimpulannya, pengendalian makanan bukanlah perkara yang sepatutnya diambil mudah, kerana ia bagi menjaminkan keselamatan dari segi cara pengendalian makanan dalam keadaan selamat kepada pengguna, dan juga dapat mengurangkan risiko berlakunya kes keracunan makanan yang boleh membawa kematian.